Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita sambung lagi bacaan kita terhadap kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, iaitu ini bacaan yang ke-21 Dr. Masli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi annal badawah aqdamu minal hadari. Sangat baik. Wasabiqun alaih. Dan kami berdua wa annal badiyata aslul umran wal amsara mududun lah. Dia kata pada menyatakan bahawa Imran ada gambar saja. Tuan tak tahu al-badawah itu aqdam minal hadar. Badawah, kekampungan itu. Jadi orang kampung, orang badui itu lebih lama daripada orang hadari, ia orang bandar, wasabiqun alaihi, dan lebih dulu, wa annal badiyah aslul imran, dan bahawa kampung atau badui itu asal, iaitu asal kepada bandar wal amsar. Madadullah, dan maknanya dia yang mengkreatkan bandar itu. Qad zakarna anna al-badu humul muqtasiruna ala ad-daruri. Kita telah menyatakan sebelum ini bahawa al-badu itu orang-orang kampung itu ialah orang yang kita translate sebagai kampung lah, badui itu. Ialah orang yang hanya berpada dengan keperluan-keperluan asas fi ahwalihim, dalam kehidupan mereka itu, al-ajizuna amma fawqahu, iaitu mereka yang tidak mampu untuk memperolehi yang lebih daripada itu. Wa annal hadara al-mu'tanuna bihajati taraf wal kamal fi ahwalihim wa a'idihim. Sedangkan orang bandar itu ialah orang yang sangat memberi perhatian kepada keperluan kemewahan dan keperluan kamal itu, kesempurnaan dalam keadaan mereka dan adat mereka. Ini saya peringatkan lagi. Kalau kita sebut adatihim, tetapi bahasa dia orang ni sebut awaid, mana jamak taksir. Wala syakka anna ad-daruri aqdamu minal haji wal kamali wasabiqun alaihi. Dan tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang keperluan asas itu, daruriyat itu, lebih awal daripada perkara yang maknanya atau keperluan biasa, malah daripada lebih-lebih lagi lah daripada keperluan mewah dan sebagainya. Wasabiqun alaihi, dia yang dulu datang. Mula-mula kita perlukan keperluan asas, kemudian keperluan biasa dan keperluan mewah. Mula-mula dia kita perlu untuk nak makan minum, kemudian kita perlu kepada tempat tinggal, kemudian kita perlu kepada benda-benda pakaian cantik ke kereta yang cantik dan sebagainya. ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما. Oleh kerana perkara-perkara yang asas itu ad-daruri merupakan asal, dan perkara al-kamali ataupun apa tu al-kamali ataupun apa tu kita kata dia apa tu mewah, luxury itu sesuatu yang datang berasaskan benda-benda daruriyat itu, fal badu aslul lil mudun wal hadar wasabiqun alaihima. Maka kehidupan, maka orang kampung itu adalah merupakan asas pada pembinaan bandar dan tamadun, dan dia yang datang dulu. Maknanya seolah-olah li'anna awal matalib al-insan ad-daruri. Kerana manusia ni benda keperluan asal pertamanya ialah benda keperluan asas. Wala yantahi ilal kamali wa taraf
illa idza kana ad-daruri hasilan. Dan orang ni dia tidak perlu kepada benda-benda luxury dan kepada mewah kecuali apabila benda-benda keperluan asas dia diperolehi, sudah dapat. Mula-mula nak asas dulu. Boleh asas barulah pergi ke hajat-hajat yang lain, keperluan lain, kemudianlah baru kepada keperluan mewah dan sebagainya. Fa khushunatul badawah qabla riqatil hadar. Maka kehidupan orang kampung yang kasar yang kasar itu, yang tidak mewah itu, dia datang sebelum daripada hidup senang lenang orang bandar. Maknanya kehidupan kampung yang kasar, yang susah itu datang dahulu, kemudian barulah datang kehidupan yang senang dan sempurna di bandar. Walihadza najidu tamaddun ghayatan lil badawi yajri ilaiha wa yantahi bi sa'ihi ila muqtarahihi minha. Oleh kerana itulah kita dapati bahawa tamadun itu menjadi satu ultimate, kepada satu puncak kepada orang Badui itu. Yajri ilaiha, jadi maknanya dia bermula daripada hidup secara susah, kasar di kampung, kemudian dia akan berusaha sampai dia nak capai kepada bandar. Maknanya wa mata hasala ar-rayash alladhi yahsul lahu bihi ahwalu taraf wa aiduhu aja ila dia. Bila dia dapat ini, dia kata kalau dah dapat bulu tu rich bulu ya, bagi bulu lah apa sebulu, dia dapatlah bentuk kemewahan dan ada itu perlu kepada benda-benda yang mewah. Wa amkana nafsahu ila qiyadati Madinah, dan dia membolehkan diri dia untuk memimpin bandar-bandar itu. Wa hakadha sya'nul qabail al-mutabaddiyah kulluhum. Inilah maknanya keadaan orang-orang yang Badawi sejak daripada dulu lagi pun. Okey. Wal hadar, ya. Sekarang dia macam tu lah. Menteri-menteri orang kampung belakang asal. Siapa dia? Menteri-menteri ni asal orang kampung. Tok-tok pengarah semua ni asal orang kampung belakang. Cik Yaakob kata menteri-menteri ini hok bodoh-bodoh. Dia kata hok cerdik-cerdik tu jadi pensyarah sport kita. Bukan saya kata, Cik Yaakob kata. Najib ayat lagi tu juga. Najib atas. Oh gitu. Dia kata hak masuk politik dari keluarga dia tu hak tak bercerdik. Dia duit lebih cerdik. Pokok dia Najib Said Hussein. Dia kata kau Hussein dia dulu dia. Iyalah. Wal hadari la yatashawwafu ila ahwalil badiyah illa li daruratin tad'u ilaiha aw li taqsirin an ahwali ahli Madinah. Macam dia kata sebaliknya, orang bandar itu dia tidak rasa bercita-cita atau tidak rasa rindu untuk pergi ke kampung kecuali ada keperluan. Misalnya dia dah bosan dah dengan bisi bandar, ataupun litaksirin an ahwalil madinati, ataupun kerana dia tak berapa layak duduk di bandar. Maknanya mungkin tak ada kerja sesuai, tidak apa, baru dah balik kampung. Wa mimma yashhad lana annal baddu aslul lil hadari, dalil yang menunjukkan bahawa kekampungan itu adalah asal kepada kebandaran, wa mutaqaddimun alaihi, yang datang dulu. Inna idza fattashna ahla Masr min al-amsari wajadna awwaliyah aktsaruhum min ahli al-badwi alladhina binahiyati dhalikal Misr wa fi qurahum. Jadi kita kata, kalau kita buat kajian, kita cek betul-betul. Maknanya wajadna awwaliyah, keutamaan, makna kebanyakan orang-orang Badui itu duduk di kawasan itu. Maknanya kita kata kalau kita pergi ke bandar-bandar besar, kita kata kita pergi ke Old City. Kalau kita pergi mana, di Cairo, Baba Syariah. Atau kalau kita pergi ke Turki, kan dia ada kawasan Old City dia.
mereka ini berasal daripada orang-orang yang kampung-kampung mula berhijrah membina bandar dan sebagainya. Wa annahum aisaru fasakanul misr. Mula-mula tu mereka itu miskin, kemudian bila dah lega, dah agak berada sikit, maka mereka itu pergi duduk di kawasan itu lah. Wa addalu ila da'ah wa tarah, maka mereka bertukar jadi menjadi orang yang suka bermewah-mewah, alladhi fil hadari. Wa dhalika yadullu ala anna ahwal al-hadarah nashi'a an ahwalil badawa. Oleh kerana itu, ini menunjukkan bahawa keadaan bandar itu, maknanya keadaan perbandaran itu, kita guna perbandaran lah, adalah lahir daripada keadaan kampung. Wa annaha aslul laha fatah. Saya nak bangkitkan satu perkara di sini. Syekh ada dah apa tu puan. Saya nak bangkit satu perkara di sini. Bolehkah kita tekankan kalau kita nak memajukan orang Melayu dan Islam dalam negara kita ni, kata Ibn Khaldun, tak payahlah kita pindahkan orang Melayu dan Islam di kampung itu ke bandar-bandar. Membandarkan orang kampung itu mungkin pada pandangan Ibn Khaldun satu konsep yang salah. Tetapi kalau kita nak majukan orang kampung, kita bawa kemajuan di kampung mereka. Ini Tun Razak punya polisi lah. Tapi tak tahu sama ada berjaya ataupun tidak. Thumma, saya nak sebut satu, Datuk. Dalam sejarah bandar-bandar pekan kita lah. Khususnya di Kelantan. Dia lahir pekan-pekan tu bila tumbuh pondok. Iya. Kita kata Pasir Mas. Dia tumbuh pondok, maka lahir situ. Kemudian di belah Malaysia tu apa nama dekat Wing. Macam kita kata Mela tu. Ada dia tumbuh pondok dalam itu, maka tumbuh. Di semua tempat-tempat tu. Tok Bacok, Tok Kemuning, Tok apa tu. Dia tumbuh pondok, ada orang pergi belajar ramai-ramai, kemudian orang jual beli, kemudian tumbuh kedai. Macam sekarang ni kata-kata lepas ni Aziz meninggal kan. Sekarang ni Kota Jembah tu besar balik dah. Tak daripada ni Aziz mengajar hari Jumaat tu dah. Oh gitu. Jadi banyak bandar-bandar di kampung-kampung kita tu. Kena ada macam kita lah, buat pusat pengajian, buat sayembara, buat apa. Kena buat macam tu lah baru ada bandar. Jadi kenalah teori saya sekarang ni. Saya dua pondok tu, saya kata pondok adalah suatu komuniti. Pondok itu bukan budak-budak sekolah duduk mengaji tu. Kita bina satu komuniti. Begitu kot? Ya, macam nilai pudi kita lah. Nilai pudi dalam itu saya ingat. Mulun tu kapal. Ya. Pak J bertendang lah. Masak kai tak sedap ke apa. Tapi bila ramai seluruh Malaysia pergi belajar di Mulun tu. Jadi tukar nama nilai pudi tu jadi bandar. Kahwin dengan orang penakar, kahwin dengan orang Perak. Jadi bandar lah nilai pudi tu. Bandar dulu. Kampung kita tu. Betul lah tu. Saya malas sebut kahwin orang tu, kahwin orang ni. Mungkin orang dalam puri tu comel kepada orang lain kot. Okey lah tu. Mana sebab tu bila adanya Nilam Puri sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, dia jadi bandar. Dulu bila nak buat UAM begitu juga. Tetapi di barat adalah apa tu kita katakan macam di mana lah. Maknanya universiti itu sendiri dia merupakan satu sebahagian daripada bandar asal gitu kan. Okeylah. Canterbury. Canterbury tak ada apa. Itu bandar Kristian. Canterbury itu bandar Kristian. Betul lah juga tu. Summa inna kulla wahidin minal badwi wal hadari mutafawitul ahwali min jinsihi. Kemudian dia kata setiap kampung dan bandar itu berbeza-beza antara satu sama lain. Farubba hayyin a'zamu min hayyin. Mungkin ada kampung lebih besar pada kampung. Wa qabilah a'zamu min qabilatin. Dan ada satu qabilah, iaitu satu keluarga
lebih besar daripada kabilah yang lain. Wa Misr awsa' min Misr, dan satu daerah lebih besar daripada daerah yang lain. Wa Madinatun akthar umranan min Madinatin, dan ada bandar yang lebih maju daripada bandar yang lain. Faqad tabayyana, maka jelaslah daripada apa yang saya sebutkan tadi, anna wujudal badwi mutaqaddimun ala wujudil muduni. Dia ulang balik, wal amsar wa aslul laha. Dan maknanya adanya kampung itu, adanya orang kampung itu lebih awal daripada adanya orang bandar dan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Dan mereka itu merupakan sumber pada pembangunan bandar dan daerah. Kama anna wujudal mudun wal amsar min awaid taraf wad da'ah allati hiya mutaakhiratun an awaid ad-darurati al-ma'asyah wallahu a'lam. Dia kata begitulah juga bahawa adanya bandar dan daerah-daerah pembangunan itu adanya adat-adat mewah dan sebagainya, itu datangnya kemudian daripada adat-adat hidup berasaskan kepada keperluan asas. Saya rasa betul juga tu. Kalau kita bawa orang kampung, mari ke bandar, dalam proses pembandaran tu, dia tidak akan tertarik dengan barang-barang asas. Dia akan cepat tertarik dengan kemewahan. Jadi dia hidup mewah seperti orang bandar asal, maka dia akan miskin sampai akhir. Tapi dia hidup macam mewah orang bandar lah. Tapi kalau kita pergi buka di kampung dia tu benda-benda asas, dia akan dapat benda-benda asas tu. Itu satu. Kemudian al-faslur rabi', fasal yang keempat. Satu lagi tu. Ya. Krisis budaya. Mana? Budak bandar, budak kampung, mari belajar bandar 3 tahun tu, mabuk lapu lagi. Yalah, ingat kita di Kota Baru dulu. Apa istilah panggil? Mabuk lapu. Kena tik ayah. Mula-mula bila dia kena tik ayah tu, dia tak ada lah kampung dia tu. Kemudian dia mabuk lampu. Budak kampung mari belajar Kuala macam tu, duduk di lembah pantai tu. Dia mabuk lapu dulu. Lagi kerja pelik-pelik, macam apa, tinggal belajar. Ada tak luluh. Atau mabuk lapu tu. Banyaklah. Jadi kalau nak bagi cadangan kepada kerajaan pun bolehlah. Supaya memberhentikan penghijrahan orang-orang kampung ke bandar, tetapi sebaliknya bandarkan kampung-kampung itu sehingga orang-orang kampung itu menjadi senang. Tapi Tun Razak buat mungkin juga tak berjaya 100% lah. Dia pergi buka Felda. Sepatutnya orang Felda itu mengeksport barang-barang daripada Felda ke bandar. Tapi hasilnya barang mewah bandar tu masuk Felda. Tak? Pakai kursi set, pakai dapur gas, padahal kayu api belana. Cuma dia berjaya ni lah. Daripada orang kampung miskin, masuk Felda dapat 10 hektar. Okay. Kemudian generasi kedua ni, tak betul juga dia lepas keluar. Patut generasi kedua ni akan meneruskan pembangunan sebab pembangunan kampung di Felda itu belum tamat. Jadi kalau budak-budak ni pergi ke bandar dah, maka dia akan terbengkalai. Ini kita ulana ayat, mudah-mudahan kalau Pak Yeh boleh dengar kita punya kelas ni, tak tahu Pak Yeh tak ada masa kot. Yalah. Dia duduk pergi Felda sekarang ni. Okey. Fi anna ahlal badwi aqrabu ilal khairi min ahlil hadari. Ini fasa yang keempat ni pada menyatakan bahawa orang kampung itu adalah lebih dekat dengan kebaikan berbanding dengan orang bandar. Aduh, kita semua ni asal kampung. Tak tahulah, takut Imran ni beranak dari bandar. Wasababuhu, sebabnya
anna an-nafs idza kanat 'ala al-fitrati al-ula kanat mutahayyi'atan liqabuli ma yaridu 'alayha wa yantabi'u fiha min khairin aw syarrin. Sesuatu diri itu, manusia itu, an-nafs itu, kalau sekiranya dia berada dalam keadaan semula jadi, al-fitratul ula, kanat mutahayyi'atan liqabuli, maka dia tu, jiwa diri itu lebih bersedia untuk menerima apa yang dia perolehi dan dia merasa mesra, yang tabi' fiha min khairin aw syarrin. Dia kata secara fitrah lagi manusia itu terdedah kepada baik dan buruk. Itu secara fitrah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan berasaskan kepada fitrah. Maka kedua ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kita orang kita dia kata lahir sebagai kain putih. Saya pun tak tahulah putih tu warna asal kan atau sudah merupakan warna. Gitu Putih pun satu warna begitu. Yang tidak ada warna itu ialah jernih macam air, yang tidak ada warna lagi itu pun kadang air itu sudah diwarnakan. Oleh mana yang kata putih bersih itu masih lagi warna. Asal benang tu putih. Asal benang tu putih. Asal benang adalah putihnya. Itulah asal. Fitrah lah tu. Fitrah benang tu. Tok Mut. Waalaikumsalam. Sorry lah lambat sikit. Tak apa. Saya rasa putih tu satu, saya tak tahulah kita macam mana kan. Putih tu satu metafora ke analogi kan, bahawa maknanya clean kan. Betul lah itu, kalau metafora okey lah. Kan? Dalam bahasa kita atau dalam bahasa dunia ada putih itu adalah warna bersih yang asli begitu. Tapi dalam bahasa Arab dia tulis by apa al-bayt. Al-abyad. Abyad. Dia tulis Ar-rajulul abyad. Kan, yalah. Dan yalah maknanya tak ada apa bersih kan. Putih kita kata Allah putih ni putih ni baju ni maknanya apa? Tak nampak pun kotor. Maknanya bersih kan? Bersih. Okeylah boleh kalau kotor pun boleh lah maknanya. Saya cuba nak bawa teori yang dikata fitrah tu bukan putih tetapi jernih. Okeylah boleh tu. Maknanya putih tu lambang kepada keaslian, belum dicorakkan. Yalah betul. Dia melihat sesuatu berasaskan kepada realiti dan budaya sebenar. Okey, kalau macam tu bukan lewat sangat Puan Nazli dengan Syekh, tapi tak ada lah dia tadi dah kita kutuk dah kutuk triple IT dah tidak bersedia untuk tak apalah kita cerita semua. Kami dalam triple IT Tok Mut jadi itulah kita dah kutuk dah. Nasib baik kami dah dengar. Muncul sepatutnya je nak kutuk masa dua-dua tahun depan kita. Tak apa untuk kebaikan lah. Yalah. Saja ya. Jadi kita balik kepada soal ni, maka kita terimalah putih itu adalah ini orang cerita antara putih dengan hitam tu. Dia tanya dia dengar jiran dia tu mati kerana apa? Dia tanya dia orang buta. Ni bagus juga cerita ni. Dia ni buta. Dia dengar jiran dia mati, budak. Jadi orang dia tanya budak tu mati kerana apa? Orang kata budak ni mati kerana ketulang susu, sedok susu. Dia kata macam mana ni budak boleh mati minum susu? Dia tak tahu susu tu macam mana. Dia tanya macam mana susu tu? Jadi orang nak bagi tahu kat dia buta macam mana nak cerita. Jadi dia kata susu itu adalah cecair yang putih. Akademik dia ni orang fizik. Kemudian buta tu tanya lagi. Kemudian dia jawab lagi. Orang buta tu tanya, apa itu putih? Maka dia jawab,
Putih itu macam burung bangau. Sebab hitam itu macam gagak, putih macam burung bangau. Dia kata macam mana burung bangau. Ini. Kemudian dia pun akak tangan itu kan. Ini burung bangau betul. Akak tangan. Orang buta tu dijamur atas tu. Dia kata kalau macam ini putih, tak. Kalau macam ini putih, usahakan budak orang tua pun mati telah nak ni. Ini saya nak nak sindir Dr. Kamil lah ni sebab bidang dia akidah. Inilah cerita ilmu kalam kita sifat 20 cerita tinggi-tinggi akhirnya yang mendengar itu faham ke lain. Dia cerita lain. Ma'ani, maknawiyah lah, qadariyah, jabariyah macam-macam. Akhir sekali bengong sini. Kau mana? Dr. Kamil? Apa tutup pula tu? Saya ada batuk tadi. Saya ada dua contoh saya sendiri pun. Belajar, mengajar ilmu akidah dan mengajar ilmu balaghah baru faham apa kita belajar dulu. Sifat 20 lah tu. Waktu kita belajar tak faham. Bila kita mengajar baru kita faham. Betul lah tu. Maknanya sini saya baliklah sebab saya tak mengajar tauhid tu. Terimalah. Kita terima. Ayah saya kata gitu pun gitu kok. Tak apalah, saya terima lah gitu. Sebab dia apa ni? Kode tak kode apa ada banyak istilah-istilah. Sebenarnya istilah sains banyak masuk dalam ilmu tauhid ni. Kalam. Ada Greek dulu masuk. Jadi orang tak faham sukun, tak faham harakah, tak faham benda tu, tak faham lah ilmu kalam tu. Okeylah. Okey betul lah tu. Wa biqadri ma sabaqa ilaiha min ahadil khalqaini tab'udu anil akhir. Dia kata jelas tu lah. Kalau kita lebih dekat kepada yang satu ini, maka kita jadi lebih jauh daripada yang satu lagi. Wa yas'ubu 'alaiha iktisabuhu, dan bila dah dekat dengan A, jauh dengan B, jadi nak dapatkan B itu sudah jadi susahlah. Fa sahibul khairi idza sabaqat ila nafsihi awaidul khairi wa hasalat laha malakatuhu ba'da 'anil syarri wa sa'uba 'alaihi tariquhu. Orang yang mempunyai kebaikan itu, bila dia sudah terbiasa dengan kebaikan itu, maka itu sudah menjadi suatu keupayaan dalam dirinya, dia akan jadi jauh daripada keburukan dan akan susah untuk berasur kepada nak cari jalan keburukan itu bagi dia susah nak jadi buruk. Begitu juga sahibus syarri idza sabaqat ilaihi aidan awaiduhu. Begitu juga orang yang jahat itu, bila dah jahat dan sudah menjadi adat kejahatan dia, maka nak pergi cari kebaikan tu susah. Tu khatamallahu ala qulubihim tu dah. Ini satu benda yang kita pun faham, tapi bila kita baca tu lebih faham lagi lah. Ada teori lagi ni. Apa dia? Teori Malik bin Abi. Satu, masyarakat yang belum terjajah. Yang kedua, masyarakat yang sudah terjajah. Jadi yang belum terjajah itu lebih mudah. Sebab tu Jazirah Arabiah tu, kata Islam tu dia tak pernah terjajah. Dia tak lari kepada umat yang sudah dijajah. Sebab umat tak terjajah tu umat fitrah tadi lah. Dia kena jajah dia dah rosak dah. Susah nak betul balik. Jadi maknanya Saudi itu lebih baik pada Mesir lah. Mana kita negeri kena jajah ni jadi susah. Saudi ni tak pernah nak balik orang Melayu asli. Orang Melayu ni. Jadi tak pernah kena jajah. Siapa di Malaysia ni kena berlaku dah. Cuma kita ada apa ya, negeri kena macam-macam kan, dua-tiga jenis. Negeri Selak, negeri Sekutu. Mana orang Kelantan, orang Kedah lah bagusnya. Asli. Orang Kelantan, Kedah, Johor, tu bagus, okeylah. Wa ahlul hadari li kathrati ma yu'anuna min fununil maladhi
wa awaid tarafi wal iqbali ala dunya wal uqufi ala syahawatihim minha qad talawwathat anfusuhum bikathirin min madmumatil khalqi wasyarri wa ba'udat alaihim turuqul khairi wa masalikuhu biqadri ma hasala lahum min dhalik. Hatta dia kata orang bandar itu likathrati ma yu'anuna min fununil malad, oleh kerana mereka itu banyak menghayati seni-seni keseronokan dan adat taraf dan adat-adat kemewahan itu, wal iqbal ala dunya wal uqufi ala syahawatihim minha, dan oleh kerana mereka itu banyak menumpukan kepada soal dunia dan menumpukan kepada keseronokan dunia itu, qad talawwathat anfusuhum bikathirin min madmumatil khalqi wasyarr al-khuluqi wasyarri. Jadi diri mereka sudah tercemar dengan banyak benda-benda yang buruk, akhlak-akhlak buruk dan benda-benda yang jahat. Wa ba'udat alaihim turuqul khairi wa masalikuhu, dan jauh daripada mereka itu jalan-jalan kebaikan dan jalan ke arah mencari kebaikan itu. Biqadri ma hasala lahum min dzalika, maknanya sejauh mana mereka itu mendapat kemewahan, maka sejauh itulah pula diri mereka talawuth. Apa tu? Saya sebut tadi talawuth, betul, berlaku pencemaran. Kita kata pencemaran jiwa telah berlaku terhadap orang-orang yang duduk di bandar dan hidup dengan mewah. Selagi mana makin mewah, makin tercemar jiwanya, makin mewah makin tercemar. Hatta laqad dhahabat anhum madhahibul hishmati fi ahwalihi, sehingga akhirnya hilang apa yang disebut sebagai hishmah, maknanya akhlak yang mulia, maknanya tak malu, hilang rasa malu, hilang rasa apa-apa semua sekali. Fatajidul katsira minhum yakdhi'una fi aqwalil fahsya fi majalisihim. Maka dia kata orang bandar ni kalau duduk dalam satu majlis tu berkecek, mengaruklah, mencaruklah sebagainya, tidak macam orang kampung. Wa bainaka kubaraihim wa ahlu maharimihim la yasudduhum anhu wazi'ul hishmati lima akhadathum bihi awaidus su fi tazahur bil fawahishi qawlan wa amalan. Dia kata orang-orang bandar ni apabila macam tu, dia sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang mencarut, bahasa-bahasa yang huduh dalam majlis-majlis mereka itu, dan termasuklah orang-orang besar dan sebagainya. Malah sampai dalam keluarga pun bahasa mereka itu bahasa yang huduh-huduh macam tu, dan tidaklah menunjukkan satu peribadi yang bersih, yang lurus dan sebagainya. Al-hishmah ni tidak menampakkan kewibawaan secara hebat. Kita kan kalau kita nak suruh hebat, kita tak payah nak cakap bla 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 bla, tapi kalau tak cakap doa pun orang kata kita ni apa macam ni, apa batu pisang kan. Lima akhadathum bihi awaidus su, kerana telah didorong oleh telah dipandu oleh adat-adat yang jahat fi tazahur. Jadi at-tazahur bil fawahish qawla wa amalan. Mereka itu suka berbangga ataupun menunjuk-nunjukkan perkara yang buruk, sama ada secara perbuatan ataupun secara amalan. Sedangkan ahlul badwi wa in kanu muqbilina ala dunya mithluhum, sebaliknya pula orang kampung, walaupun mereka itu mencari keladatan dunia juga macam orang bandar,
illa annahu fil miqdarid daruri. Tetapi bezanya orang kampung itu dia cari dunia pun cari, tetapi dia hanya berpada-pada bila dapat benda keperluan asas. La fi taraf wa la fi syai'in min asbab syahwati wal ladzati wa dawa'iha. Dan dia tidak akan cari lebih pada tu, tidak macam orang bandar, keseronokan, apa tu, syahwat dan sebagainya. Semuanya itu perbezaan antara kampung dengan orang bandar. Fa'awaiduhum fi muamalatihim ala nisbatiha. Wa ma yahsulu min fihim min madahibis su' wa madmumatil khulqi bin nisbati ila ahli al-hadari aqallu bi kathirin. Adat bermuamalah di antara mereka itu adalah dalam bentuk yang tertentu, nisbah yang tertentu. Dan kalaupun terjadi keburukan di kalangan orang-orang kampung itu, keburukan akhlak dan sebagainya, maka dia berlaku dalam kadar yang lebih sedikit daripada di bandar. Fahum aqrabu ilal fitratil ula. Maka mereka itu lebih dekat kepada perangai fitrah semula jadi. Wa ab'adu amma yantabi'u fin nafsi min su'il malakati bikathratil awaidil madmumah. Dan mereka itu lebih jauh daripada tabiat ataupun perangai jiwa-jiwa yang huduh oleh kerana adanya malakat, kebolehan yang huduh kerana adanya adat-adat yang tercela. Wa qubhiha fayashalu ilajuhum an ilajil hadari wa zahir. Maka kalau berlaku keburukan di kalangan orang kampung, untuk baikinya lebih mudah daripada nak baiki keburukan orang-orang bandar. Satu soalan. Ya. Soalan. Bolehkah kita kata sekarang ni Felda tu kampung? Yes. Orang bandar ni orang bandar. Kita ambil dua contoh. Satu budak asal budak bandar, satu budak asal budak kampung Felda. Tapi sekarang ni dari segi ada dari segi macam-macam ni. Di Felda pun kadang-kadang hebat ada budak-budak bandar. Ya. Macam mana saya jawab? Pasal sekarang ni kerajaan tidak bersungguh-sungguh menjaga, menghalang keburukan daripada masuk ke kampung. Maknanya kalau sekiranya kerajaan benar-benar berhasrat nak mencegah supaya orang-orang Felda itu tidak jadi macam sekarang ni, maka kerajaan cuba baiki dengan serius. Jadi dia ambil pattern yang sama, metod yang sama, usaha yang sama, satu grup orang Felda dan satu grup orang bandar, maka usaha dia untuk menyelesaikan keburukan akhlak orang Felda itu lebih cepat berjaya daripada menyelesaikan akhlak orang bandar. Jadi kita tak tahu sebab kita ni tidak masuk bandar. Kita ni duduk di pinggir bandar ya. Tapi kalau dengar cerita-cerita orang yang duduk di bandar, betul-betul bandar, orang kata ni, tapi abang-abang polis jangan mahu kat kita lah. Setengah orang tu, ini mengikut cerita dalam polis kan. Dia kata kalau dia ni pegawai kanan polis, dia hantar ke bandar Kuala Lumpur apa semua sekali, dia bergembira lah. Sebab dia adakan kemudahan yang banyak, rasuah, sogok dan sebagainya dia akan jadi. Sebab tu, semua sekali. Jadi kekotoran di bandar itu boleh mewarnakan orang-orang yang datang ke bandar sehingga menjadi kotor sekotor-kotornya. Tapi kalau kekotoran itu pergi menjangkit orang kampung, maka dia mungkin merupakan kudis-kudis yang masih boleh diubat. Jadi kalau kita nak cadang lagi, tak tahulah, cuba tanya orang psikologi dengan sosiologi boleh sokong ke tidak. Tapi kita ni kalau kita menyuarakan sesuatu, kalau secara peribadi, saya rasa tak ada guna dah, kecuali kita ada satu force yang kuat yang dianggotai oleh ramai orang. Kita kata kita tak mahu lagi orang-orang kampung itu dihantar ke bandar untuk menjadi kayu-kayu api yang akan dihanguskan oleh keburukan-keburukan di bandar. Jadi malam yang benarnya saya baca satu artikel semalam. Apa tu? Saya baca artikel semalam satu. Di Kuala Lumpur ni
Polis-polis rasuah, tak ingat 48% ke 50%. Hak tinggi dah betulnya. Hak Dari tinggi. orang agama sendiri 31%. Rasuah. Rasuah. Astagfirullahalazim. Lepas tu Dia balik kampung lah. lepas tu masuklah hakim lah, macam-macam lah. Hakim. Tapi yang paling Hakim syar'i tinggi, ke hakim biasa? tahu, yang paling tinggi polis dan juga pemungut hasil. Ya. Tapi yang mengejutkan itu bila orang agama tu 31% rasuah. Dia macam ni lah. Kita tak boleh nak blame polis dan pemungut hasil. Mereka menjadi jahat kerana berada dalam ekosistem yang jahat. Maka mereka itu menjadi mangsa kepada kejahatan yang ada di sekeliling mereka itu. Jadi orang lain tu cikgu. Dia tidak dalam tu. Dia tidak disogok. Cikgu tidak pernah disogok. Tidak terdedah kepada rasuah. Cikgu besar adalah cikgu besar. Cikgu besar kita tahulah. Cikgu besar tu beli barang sikit pun dah ambil untung dah nak. Nak resik ke? Sudah tahu. Nak resik ke? Maknanya adakah nak satu apa tu lebihan sikit. Maknanya barang ni go RM1, go RM10, kalau buah resik RM15, saya beri kau secara cash RM5 atau RM5 nampak tak? Ini satu cara yang nak resik nah. Okeylah, kita pun mengupak ni tak sedap lepas ni kena baca apa sikit lah. Okey. Wa qad yatawaddahu fi ma ba'da anna al-hadarah hiya nihayatul umran wa khurujuhu ila al-fasad wa nihayatul syarri wal bu'du 'anil khair. Nyatalah bahawa bandar itu atau ketamadunan itu ialah hujung kepada kemajuan itu hujung kepada ketamadunan. Dan berarti ketamadunan itu telah keluar menjadi fasad, keburukan dan hujung kepada kejahatan dan jauh daripada kebaikan. Maknanya bagi pada pandangan apa tu Ibn Khaldun ini, dia kata padalah ada dalam satu tempat ni dia kata ahlul hadari unasun qad absadathumul hadarah. Orang-orang bandar itu ialah manusia yang telah dirusakkan oleh pembangunan. Itu pandangan dia. Ada ayat Quran kan? Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Fafasaku fiha. Pada mar Haqa 'alaihal qaul pada marna tadbir. Okey, betul itu. Jadi maknanya bukan kerana Tuhan nak sengaja nak hancurkan orang tu, tapi oleh kerana keburukan tu sudah bermaharaja lela di dalam tu. Jadi macam tu juga dia kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, ya. Kita rasa kita ni lebay dah, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mencapai keburukan, iaitu keburukan sekarang ni ialah perbalahan ummah, maka bila Tuhan turun bala, taklah kena atas orang politik saja, kena atas kita juga. Faqad tabayyana anna al-ahla al-badwi aqrabu ila al-khairi min ahli al-hadari. Maka jelaslah bahawa orang kampung itu lebih dekat dengan kebaikan berbanding dengan orang bandar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Kata Quran, Allah lebih suka kepada orang-orang yang bertakwa. Wala yu'taradu an dzalika. Ini dia sudah berbahas dah, sudah berbahas dengan para ulama lain. Jangan kita bangkang kenyataan ini berasaskan ma warada fi sahihil Bukhari, menggunakan apa yang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis itu min qaulil Hajjaj li Salamah ibn al-Aqwa. Ini cerita ni bila Salamah bin al-Aqwa ini waqad balaghahu, sampai pada Hajjaj annahu kharaja ila suknal badiyah.
Di Salamah bin Aqwa ini mula-mula duduk di bandar di Baghdad atau di Madinah, tak tengok lepas ni. Jadi tiba-tiba orang cerita kepada Hajjaj ini, jadi Salamah ni berpindah pergi duduk di kampung. Jadi Hajjaj ni kita tahulah, Hajjaj ni dia kalau ibarat zaman moden inilah, siapa dia, Dr. Meh? Saddam Hussein lah. Orang yang paling banyak sekali membunuh orang, tetapi yang paling berjaya membangunkan tamadun untuk negara Islam. Jadi saya rasa ini pun satu benda yang pelik, yang pelik. Orang kata yang paling hebat sekali membangunkan Malaysia ni ialah Dr. Mahathir. Tetapi Dr. Mahathir pula orang yang paling banyak sekali mangsa dia ialah Dr. Mahathir. Begitu, percaya kata? Percaya kan lagu ni? Ada hadis. Ada hadis. Apa hadisnya? Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fasiq. Maknanya? Makna Islam ni dibangkit, dibangun Oleh orang yang soleh lah. oleh fasik. La yu'ayyidu. Ya, betul lah. Maknanya Tok Lebah tidak mampu membangunkan. Dia jaga balas dia. Oh. Nak dengar apa tu Guan A. LG apa tu? LG apa tu? Lim Guan A. Masa saya pergi buat kunjungan dululah. LGE. Dia kata kita ni setara mana berjuang Islam, kalau tak tahu nak memajukan negeri, tak seroyak berjuang Islam lah. Dia terlekat dalam perut saya tu. Maknanya soal lebay tu, kalau kita tidak jadi orang yang kompeten dalam membangunkan bangsa dan negara, jadi tak lebay gitu tak? Untuk diri dia lah. Itulah untuk diri dia. Okeylah. Sebab tu Hamid Osman kata tukang paik tu masuk syurga dulu lebih daripada tu email. Di masjid tu ada tu email. Kemudian di masjid juga ada tukang paik. Dia kata, ente tahu siapa dia masuk syurga dulu. Dia kata sesok yang masuk syurga dulu tukang paik tu email ke dia masuk syurga tu. Saya pun pakai hangut-hangut gitulah kita dunia. Saya fikir juga pilot kau tu baik pergi orang haji. Orang umrah. Dia babah. Kalau besar tu kalau tapi innamal a'malu binniyat. Ya. Betul lah. Jadi susah kita nak pusing sikit kepala orang kita ni, susah macam saya katalah. Cara yang paling senang sekali untuk masuk syurga ialah menderma untuk beli kereta mayat di masjid. Macam mana kita nak baiki paradigm masyarakat kita tu. Kalau orang minta derma untuk nak buka klinik ke, sekarang ni orang katalah, ya doktor-doktor ni memalukan orang kita, memalukan kita. Awak doktor, lepas tu duk paket untuk suruh kerja lantik dia. Dia kerja tak nak lantik, tak usah lantik lah. Saya berdikari. Tetapi dia tak... Saya tengok lebih lagi lah ni. Nak masuk syurga mudah, atau anak sekolah tahfiz Quran. Itu orang Arab kata jabrun naqs. Lepas tu sekolah Quran kita pula bangunan tak cukup, elektrik rosak, terbakar, hang budak. Jadi budak-budak ni jadi mangsa. Jadi berapa ratus ribu jadi mangsa. Tapi kalau cakap gitu dia kata anti sekolah Quran. Nah kita anti. Tapi jadilah sekolah Quran yang mumtaz, yang baik. Macam sekolah sains Quran macam-macam. Tak bukan sekolah Quran yang makan tak cukup, dapur bahaya dan sebagainya. Itu kenapa kena ingat masyarakat. Sebab sekarang ni satu fenomena baru dalam sekolah Quran. Sebab nak masuk syurga. Yalah tu, inilah Pok Imran ni. Rupa ni, jalan. Apa dia panggil jalan yang lurus masuk ke syurga. Atau anak jadi tahfiz. Itu bagus tahfiz tu, menjadi tahfiz tu, tapi jangan dijadikannya sebagai hanya satu-satunya cara untuk mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin macam-macam yang boleh kita bincang. Jadi benda-benda macam ni orang macam saya ni, saya sebut dalam masyarakat kita, apabila kita kata
dasar sekolah kebangsaan kita tidak betul, maka kita bawa lari anak kita kepada sekolah-sekolah pondok yang tak maju, sekolah tahfiz yang tak maju. Sedangkan orang Cina, dia bawa rakyat dia pergi ke sekolah yang lebih baik. Jadi kita kata waste, membazir tenaga masa depan sebagai okeylah tu. Jadi cerita Salamah bin Al-Aqwa ni, dia orang cerita kepada Hajjaj bahawa Salamah ni telah berpindah ke kampung. Saya rasa Salamah ni takut nak bunuh dia Hajjaj ni. Faqala lahu, maka kata Hajjaj, irtadatta ala aqibaika. Oh, mu ni kona balik ni. Mu ni dia panggil apa tu? U-turn. Apa tu? U-turn. U-turn ni. Ta'arrabta. Kamu ni jadi orang Bedui ni. Faqala la, tidak wahai tuan, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li fil badwi. Tapi Nabi telah mengizinkan saya untuk balik menjadi orang kampung. Maknanya orang yang sudah pergi ke bandar, duduk di Madinah semua atau duduk di Baghdad ke semua sekali, dia balik ke kampung. Hajjaj kata, inilah Hajjaj. Itulah, okey. Balik kampung. Tapi dia maknanya ada orang menggunakan hadis ini untuk menyatakan bahawa sebagai orang kampung itu tak bagus. Ini jangan dikata jangan gunakan hadis ini. Fa'lam. Ini dia hurai bab ni pula ni. Jadi nak menegakkan bahawa apa yang dikatakan tadi betul dan apa yang dikatakan oleh orang berasaskan kepada hadis ini tidak betul. Maknanya duduklah di bandar ni barulah kamu maju. Jangan balik ke kampung. Balik kampung ni mana U-turn kita kira macam ni. Alasannya fa'lam annal hijrata ufturidat awal Islam ala ahli Makkah liyakunu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu halla minal mawatin yantasirunahu wa yuzahirunahu ala amrihi wa yahrusunahu. Dia kata hijrah itu pada awal Islamnya telah diwajibkan atas para penduduk Mekah. Sebabnya ialah untuk menjadi pengawal Nabi yang telah berhijrah ke Madinah. Walam takun wajibatan alal a'rabi ahli al-badiyah, tapi kewajipan itu hanya berlaku atas orang bandar Mekah sahaja dan tidak wajib untuk orang-orang a'rabi. Ini orang kampung ni. Tak wajib orang kampung ni yang duduk di kampung tu. Lianna ahli Makkah yamussuhum ma'asabiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mazahir. Karena mengapakah orang Mekah itu wajib berhijrah bersama Nabi? Karena ada hubungan tali keluarga asabiyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mazahir wal hirasa ma la yamussu ghairuhum fi badiyatil a'rab, iaitu yang hubungan seperti ini tidak ada di tangan orang lain. Wa kana al muhajiruna yasta'iduna billahi min at-ta'arrub wa huwa suknal badiyah. Orang-orang muhajir ini berkata a'udzubillah, mana minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala daripada menjadi orang badui, orang darat yang duduk di kampung-kampung. Haitsu la tajibul hijrah, iaitu orang ni tak wajib hijrah. Jadi orang-orang Mekah ni bila wajib hijrah atas mereka itu, dia kata a'udzubillah, maknanya minta jauh daripada Allah. Jangan takdirkan saya ni balik menjadi orang kampung, balik di orang badui, orang kampung balik di di kampung-kampung itu. Sebab mereka itu tidak diwajibkan berhijrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sa'ad bin Waqqas inda maradihi bi Makkah. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Waqqas, ini seorang penglima Islam lah ni, masa dia sakit di Mekah, Allahumma imdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim. Doanya. Dia kata, Tuhanku, biarkan para sahabat saya itu terus maju ke depan, berhijrah,
dan jangan kamu jadikan mereka itu U-turn balik kepada asal. Aqam ni maknanya dia mana mula-mula bagi dia foto-foto baru, katalah pergi nak pergi ke KL, sampai satu peringkat balik U-turn balik. Itu patut Nabi doa kepada Sa'ad bin Waqqas. Sebab Sa'ad ini adalah seorang panglima yang diharapkan. Wa ma'nahu an yuwaffiqahum limulazamatil Madinah wa adam at-tahawul anha. Artinya supaya Allah memberi taufik kepada para sahabat ini terus beriltizam pergi ke Madinah dan tidak U-turn daripada iltizam itu. Fala yarji'u an hijratihim allati ibtada'u biha, dan tidaklah U-turn lah, tidak balik, tidak stop tengah jalan. Dia dah mula berhijrah, dia teruskan. Wa huwa min babir ruju' 'ala al-aqibi fi sa'i ila wajhi min al-wujuh. Itu huraian dia lah. Maknanya aqibah, makna aqab. Aqabihim tu maknanya dia tidak meneruskan perjalanan tetapi pusing balik pada yang tempat yang asal. Jadi dia kata Ibn Khaldun, ada orang berpendapat inna dzalika kana khassan bima qabla al-fathi hina kanat al-hajah da'iyatan ila al-hijrah liqillatil muslimin. Dia kata doa tadi fala tarji'u, jangan kau nak balik tu, khas bima qabla al-fathi. Doa tu khas untuk keadaan sebelum daripada pembukaan kota Mekah, Fatih Makkah. Hina kanatil hajah da'iyah ila al-hijrah liqillatil muslimin. Karena pada waktu itu Nabi memerlukan ramai orang ikut dia berhijrah kerana orang Islam pada waktu itu sikit. Adapun ba'dal fathi ataupun lepas daripada Fathu Makkah, penawanan balik kota Mekah itu, wa hina kathural muslimuna wa'tazzu wa takaffala Allahu li nabiyhi bil ismah minan nas. Adapun dia kata sesudah berlakunya penaklukan semula kota Mekah amal fath, maka dan orang Islam pun sudah jadi ramai dan sudah hebat, dan Allah pula telah menjaga Nabi dia dengan kawalan dan hubungan yang berasaskan kepada kekuatan daripada orang lain, ramai orang. Fa innal hijrah saqitatun, maka kewajipan berhijrah itu gugur. Sebab tu Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi kewajipan berhijrah sesudah berlaku Fathu Makkah. Kemudian realistis zaman sekarang ni, kalau tak berhijrah tak pandai. Ya. Kalau tak berhijrah tak dapat jabatan tinggi. Sebab di kampung tak menyediakan sekolah besar, sekolah tinggi, pekerjaan tinggi. Jadi sebab tu orang kampung nak berjaya kena berhijrah. Itu tadilah. Berhijrah tadi. Tetapi konsep itu betul kalau sekiranya pembangunan itu tidak menyeluruh. Tapi sebab itu bila kita cadangkan supaya pembangunan itu menyeluruh masuk ke kampung, maka tidak lagi perlu berhijrah kerana kampung pun sudah dibangunkan. Mana Syekh? Nampak apa tu? Ada apa nak cerita ni? Ada Ana sambil dengar tu Ana tertarik betul dengan komen Ibn Khaldun ni. Ana ada beberapa perkara yang terlintas. Yang pertama, Ana rasa dia nak hujah bahawa kehidupan Bedouin itu lebih baik daripada kita guna kampung dan bandar. Tapi Ana punya interpretasi, Bedouin itu ialah kehidupan yang semula jadi, yang mana sedangkan banding dengan bahasa Inggeris dia sebut sedentary itu ialah kehidupan yang lalu relax, lalu tak ada aktiviti. Kehidupan Bedouin tu kehidupan yang kena hidupkan hidupkan suasana, kena bertanaman, kena jadi dia kata kehidupan Bedouin tu ialah lebih baik, lebih dekat dengan asli, dengan nature, dan dia lebih baik. Sebab tu Ana rasa urutan dengan tu. Sebab tu dia, Ana ingat minggu lepas kita sentuh bila Ibn Khaldun sebut Arab, dia lebih
anggapkan orang Arab Beduin. Ya. Ya. Dia nak cuba katakan kehidupan cara Beduin itulah kehidupan yang boleh dibentuk kalau berlaku kesalahan, orang yang boleh kita ubati kalau ada panggil, sebab dia hidup bukan hidup luxury, kaya, tak. Ya, betul. Itu pertama. Tapi yang menarik bab yang kita baru Datuk bincang tu, kalau sekiranya kita nak hijrah, maka perlu ada asabiah. Dia kita kena ada cohesion lah masa dia, kekuatan boleh nasihat supaya bila kita hijrah tu kita tak terbawa dengan kehidupan sedentary. Kehidupan yang jadi anak terfikir, sebab tu bila sahabat semua hijrah ke Madinah, dia orang masih kehidupan yang bukan relax. Bukan kehidupan mewah. Mereka bawa kehidupan yang kita panggil yang asal. Yang asal. Masih nak kerja, masih nak jadi anak rasa sebab tu Ibn Khaldun kata kalau nak maju sabiah tu kena kuat. Jadi anak fikir ni agak menarik lah. Jadi kalau kita nak balik pada analogi kita, kalau kita nak membuka satu tempat, perlu didik orang setempat tu jangan hidup sedentary, jangan hidup dalam keadaan, tapi kena ada kekuatan untuk nak bertanam, nak usahakan sendiri, tak mau ada pergantungan. Jadi lepas tu ada perpautan antara komuniti untuk saling memperingat untuk hidup. Jangan bermewah-mewah, kerana dia kaitkan bila sedentary maka akan jatuh tamadun. Okey, betul. Itu menariklah makna dia. Betul. Sebab tu kita kata bila nak buat sesuatu pembaharuan, pembinaan komuniti itu penting. Komuniti itu lambang kepada asabiah. Dia macam tu. Jadi dia pada dia dalam bahasa terjemahan Mesir group cohesion, makna dia jadi para sahabat yang hijrah dengan Rasul tu kalau ikut teori Ibn Khaldun dah kuat asabiah dia. Sebab tu yang Arab lain tak disuruh untuk hijrah. Itu yang orang kampung tu lah. Orang kampung pula. Yang Arab ni. Yang tak ikut dengan Rasul dalam keadaan dah dibentuk, ditarbiahkan, dia biasa dengan dasan orang Quraisy semua tu. Tak diperintah hijrah. Yang diperintah ialah mereka yang bersama dengan Rasul, yang hidup mereka tu bukan kehidupan kita tahu sedentary ataupun kita guna istilah kita bandar lah. Maknanya kalau mereka pindah ke bandar pun mereka tak hidup macam orang bandar. Kalau bandar dalam bentuk berarti kata tak elok lah, tapi sini bandar Madinah tu boleh tertukar jadi selari bila grup yang asabiah yang nasihat sama sendiri dan tidak memilih hidup terlalu mewah, tak ada tujuan. Itulah maksudnya. Jadi kena ada asabiah. Sebab tu dia kata kalau nak pindah hadari kena ada asabiah kuat. Tidak apa yang menarik kita ialah kehidupan yang rumah besar, kereta besar, TV, makanan semua sedia. Jadi you tak ada menyusahkan diri sendiri pula, tak mau. Sedangkan kehidupan sebagai Beduin tu ialah kehidupan bangun pagi, kena disiplin, kena keluar cari. Jadi anak saya itu anak tariklah komen. Wallahu a'lam. Betul. Sokong lah. Untuk Mut, nak tanya sikit kan tentang cerita cerita Salamah apa tu tadi? Salamah bin Al-Aqwa, Salamah Al-Aqwa dengan Hajjaj Al-Thaqafi tu kan. Okey, bila dia tahu orang ceritakan, saya fahamlah untuk bagi saya, bila orang ceritakan bahawa Salamah telah pergi ke kampung kan, pindah ke kampung, and then Al-Thaqafi Hajjaj kata dia balik kepada kampung macam tu. Dia balik kepada kampung, maknanya bagi apa yang saya faham, Ibn Khaldun kata, ni diceritakan oleh Ibn Khaldun lah. Hajjaj kata, dia balik kepada kemunduran lah. Ni kan macam tu kan. Jadinya maknanya di sini Ibn Khaldun menceritakan bahawa perception daripada Hajjaj lah. Kan? Bahawa kalau you balik
you balik ke kampung maknanya you balik kepada kemunduran. Ya. But Jadi orang darat semula. Jadi orang darat semula. Jadi Salamah al-Aqwa deny. Yeah. Dia kata tak Rasulullah bagi. Ya. Betul ke? Ya, betul tu. Sambung lagi Tok Mut, saya nak habiskan cerita tu sebab dalam Inggeris saya agak saya tak berapa faham. Lepas tu macam mana? Lepas tu dia kata macam ni, dia kata Ibn Khaldun, jangan menggunakan hadis ini sebagai satu hujah untuk mengatakan bahawa bandar itu lebih baik daripada kampung. Sekejap. Okey. Diceritakan Hajjaj berkata dia tak kata kepada Salamah, tetapi dia mencerita kepada orang yang mengadu itu, jangan menggunakan doa ni sebagai satu apa tadi yang Tok Mut kata? Jangan gunakan hadis ini untuk menjadi hujah bahawa balik ke kampung itu buruk. Okey, sekarang completing saya dengan first sentence, second sentence. Okey. Okey. Jadi dia kata sebabnya ialah dia kata sebabnya mengapa Nabi membenarkan macam tu, dia balik ke kampung dan sebagainya, tidak ada sangkut paut dengan kelebihan dia macam ni, seolah-olah dia ni balik ke kampung dia tak mau berhijrah. Maknanya hijrah itu lebih baik daripada hijrah ke Madinah tu, maknanya bandarlah. Lebih baik daripada U-turn balik ke kampung. Tapi dia kata Nabi benarkan. Maknanya jangan guna hujah daripada Hajjaj ini untuk menyatakan bahawa hijrah ke bandar itu lebih baik daripada menetap atau balik ke kampung. Kan kata Ibn Khaldun, kerana hijrah yang diwajibkan pada awal Islam itu ialah untuk membantu Nabi pergi kepada daerah baru, iaitu di Madinah itu, yang untuk menjaga Nabi itu. Jadi dan dia hanya diwajibkan ke atas orang Mekah sahaja dan tidak diwajibkan ke atas Arab, orang-orang kampung, Badui dan sebagainya itu. Sebab macam Syekh kata tadilah, kerana ada hubungan asabiyah antara Nabi dengan orang Mekah itu, jadi mereka diwajibkan pergi ke Madinah bersama untuk memperkukuhkan kedudukan Nabi di sana. Okey, maknanya sebab itulah orang muhajir ni dia tak nak mari rasa nak balik ke kampung semula. Dia tak nak macam tu. Sebab tu kata bila Sa'ad bin Waqqas demam tu di Mekah, dia kata Allahumma mdi ashabi hijratum, dia kata ya Allah, ya bagilah sahabat-sahabat dia tu kita meneruskan hijrah dan jangan dia kona balik kepada kampung-kampung dia. Mana begitu. Ini dia kata kewajipan ini hanya wajib sebelum berlaku pembukaan Mekah. Lepas pada pembukaan Mekah tu, hijrah tu tidak ada wajib. Seolah-olah wajibnya hijrah ke Madinah itu adalah oleh sebab-sebab tertentu. Bukan untuk menunjukkan bahawa bandar itu lebih baik daripada kampung. Itu sebab-sebab tertentu. Dalilnya, bila Islam sudah betul-betul tersebar di Madinah, tidak lagi kewajipan la hijrata ba'dal fathi. Lepas penaklukan Mekah, jadi tak lama tu beza antara masa tu. Lepas penaklukan Mekah itu, maka tidak ada lagi kewajipan berhijrah ke Madinah. Jadi kalau kita ambil teori yang Ibn Khaldun nak masuk sini, rasa kalau ada gambaran lebih besar, daripada fasa Beduin tu, bagaimana, ataupun fasa Asabiyah tu, bagaimana kita nak boleh membawa Asabiyah tu supaya dia boleh menghadapi zaman tamadun ataupun kedamunan. Kalau hilangnya Asabiyah tu, hilangnya kekuatan, kita panggil group cohesion tu, bila kita hadapi suasana tamadun ataupun kehidupan
sedentary, kehidupan yang terlalu mewah, banyak sangat kemewahan, relax, tak buat apa tu. Bahayanya ialah kehidupan Bedouin kita tu akan diambil alih oleh kehidupan yang apa kita panggil inilah poya-poya, berpoya-poya. Sedangkan kehidupan di, kalau kita istilah kita kampung tu ialah kehidupan daripada bangun ada kerja nak buat, pergi kebun, siap, kemudian disiplin, kemudian kalau kita campur. Jadi disiplin itu yang kepada Ibn Khaldun tu sangat penting. Daripada Bedouin, tapi kena kalau nak kita hijrah kena ada kekuatan bawa sekali. Bawa Asabiyah tu. Ada Asabiyah. Syekh Farid. Ya. Asabiyah sampai sekarang macam mana? Anak nampak lah. Bila kita kampung mari di bandar. Kalau kita meneruskan organisasi kita dalam usrah, dalam organisasi, dalam parti politik, dalam dakwah, kita kuat. Tapi bila kita naik pangkat satu-satu, kita sibuk. Sibuk mungkin kita naik pangkat tapi kita akan kosong. Sebab tu ramai sahabat-sahabat sekarang tengok, lepas pencen semua ni, balik usrah semula, tinggal 20 tahun dulu. Jadi sebab tu ada banyak organisasi dalam usrah dan sebagainya. Jadi bila kita pension pun, kita dah balik kehidupan sedentary lah, bukan kehidupan Bedouin. Tapi balik pada Ustaz Kamil tu, Ana rasa dalam bentuk kita, Ana daripada Kedah, seorang Ana sendiri daripada Kelantan. Kalau kita pergi ke belajar, kadang-kadang katakan di Selangor ataupun di KL, kita bawa Asabiyah kauman. Jadi ataupun Asabiyah negeri-negerian. Daerah, rasa kedaerahan. Kita bukan bawa Asabiyah yang Ibn Khaldun maksudkan tadi, Asabiyah dalam bentuk kehidupan di kampung, dengan istilah kampung kita, di mana kita bangun, ada disiplin, kita kena turun ke ladang atau ke bertani. Jadi kehidupan tu bukan kehidupan relax, mewah, lara, itu semua bukan apa yang dimaksudkan kehidupan Bedouin. Ataupun jadi Asabiyah yang kita bawa tu ialah Asabiyah kenegerian, Asabiyah kauman, bukan Asabiyah group cohesion yang nak dimaksud Ibn Khaldun tu. Maknanya kalau anda datang daripada kalau kita guna balik pada sirah, kekuatan Quraisy yang kualiti yang baik dalam bangsa Quraisy yang masuk Islam tu boleh dibawa untuk perkukuhkan kehidupan di Madinah. Mereka sifat solidariti. Sifat di kalangan mereka itu. Sifat pegang janji, sifat hormati, benda tu ada dalam daripada kaum sahabat yang generasi yang pertama, dan itu dikukuhkan dengan semangat kaumat group cohesion Asabiyah tu. Mereka bawa ke Madinah, mereka bina Madinah dengan kekuatan tu. Jadi dia bertembung satu lagi budaya yang lain, tapi dia oleh kerana budaya daripada Mekah, para sahabat yang pertama tu dibentuk dengan tamrin, tarbiyah, dengan Quran Sunnah, mereka boleh mencorak Madinah. Tapi kalau tak ada itu, mungkin mereka akan hancur oleh Madinah punya budaya. Wallah, ana menarik ni Khaldun ni. Assalamualaikum, Tok Mut. Salam. Kalau maknanya daripada kita guna perkataan Bedouin dan sedentary ataupun dia pakai dalam bahasa Arab tadi, dia al-badiyah wal mutahaddirah nah. Okey, Bedouin, saya pakai Bedouin dan Bedouin lah, Bedouin. Okey, saya kampung tu mudah faham lah. Kampung dan bandar. Sebab orang kita bila kata Bedouin ni orang Arab Bedouin lah. yang tak berapa berilmu lah, ilmu yang lah. Jadinya saya rasakan saya tengoklah ada tajuk yang lebih tepat ialah Asabiyah versus individualistic. Kan? Sebab sedentary dia punya bersifat budaya dia banyak aku-aku. Kan? Sedangkan Asabiyah tu kami-kami.
kan, kami-kami. Ya, Yang kami-kami. dia boleh berlaku di kampung, di bandar, di mana saja kan. Jadi Jadinya sifat orang kampung lah kekitaan tu. jadi kita kata asabiah, kita pun sekarang asabiah kita pun kita faham lain juga kan. Ya. Sebabnya kalau kita kata contoh orang Kelantan Kelantan bagus kita datang KL. Kita Kelantan datang KL. Kita bercampur dengan kita punya asabiah tu kuat. Kan? Tetapi tak bagus sebenarnya. Sebab kita berpuak-puak. Kan? Itu bukan maksud asabiahan sebenar tu. Itulah dia. Jadi maknanya detem dah di. Tapi macam nak tanya Tok Mu dengan Ustaz Kamil, dalam hadis ataupun yang kita selalu bincang asabiah dulu, kita kata tak ada asabiah dalam Islam tu, iaitu kita pegang pada hadis yang terjemah bagaimana Ustaz? Yang kita kata tiada asabiah. La asabiah fil Islam. Yang tu ialah macam mana kita boleh terjemah? Macam mana ni? Sebab Asabiah yang patut ada dan asabiah yang tak patut ada. bagi Macam saya mana bila ada dua kontradiksi antara dua hadis? Macam mana kita nak buat? Kompromis. untuk zaman sekarang lah. Asabiah macam berdakwah, berusrah. Dia ada solidariti, ada apa semua sekali. Sebab ramai orang pencet umur 70 tahun sekarang ni, dia tidak ada asabiah dakwah, tidak ada asabiah usrah. Dia buat kebun kapur dia pula. Dia beli tanah di Bangi, no. Dia tanah pistai. Jadi mari jadi orang kapur di bandar ni pula. Pasal tidak ada asabiah. Tapi kalau dia masih ada usrah, masih ada organisasi, masih ada dakwah, Quran sunnah jugalah. Tapi kalau jadi ramai saya tengok sekarang ni. Pasal kayak kita umur panjang, 70 tahun kata dah. Dia beli tanah di Bangi tu. Buat kebun pisai lah. Beli 400 anak pisai. Lepas tu pada 70 tahun dah. Tak gerak dah. Anak rasa Ustaz. Ustaz kena kalau kesihatan menjadi faktor tak boleh ni mungkin boleh diterima lah. Tapi kalau sebenarnya makin kita dekat ujung-ujung kehidupan ni patutnya lebih kita pacu dengan sungguh-sungguh sebab kan. Tapi yang ana tertarik mana dia Ustaz kami menggunakan juga tadi asabiah dalam bentuk yang positif kan. Kita ana ingat kita yang duk ikut gerakan Islam 70-an ni kan. Dulu kita juga terbawa dengan hujah bahawa tak boleh asabiah tu tak Islamik. Tapi yang faham ana ketika tu asabiah tu ialah perkauman atau kenegerian kan. Kita kena mengatasi itulah. Jadi menarik bila ana berpuak-puak maknanya. Jadi Ibn Khaldun ni punya hujah tu ana kata macam Ustaz kami sebut tadi lebih cohesion tu ataupun semangat. Ya sebenarnya betul kalau orang datang dari Kelantan tu dia punya semangat kekitaan tu kuat. Tapi cuma Ibn Khaldun kata dengan ada asabiah, tapi bila kita bertembung atau bertemu dengan budaya lain, kita kena belajar untuk manfaatkan budaya lain juga. Jangan kita klik kita dulu bergaduh antara Kedah Kelantan. Tadi buat kata tu anak Kedah nasi Kelantan. Okey, tapi kalau zaman dulu ni tak boleh terima. Dia bergaduh ya Kedah. Itulah. Itu orang panggil perkauman, bukan asabiah. Okeylah. Itu ada benda-benda yang boleh kita memperluaskan kita punya konsep pembacaan di sinilah. Tapi jadi kamu ganggu. Masa tu perkataan dia kauman tu asabiah juga ke? Tuan atau Ustaz Amir ni? Kamil? Apakah istilah perkauman dalam bahasa Arab dia maksudkan apa? Dia kadang-kadang bahasa Arab ni dia kadang-kala lah dia kena tengok konteks dulu. Jadi kalau Nabi kata dalam konteks sekian, mana maksudnya sudah berbeza lah. Bukan dia kata la asabiyah tu. Tidak ada asabiyah dalam konsepnya yang original misalnya. Dia kata tak boleh nak berpuak-puak. Tapi dia sebut asabiyah juga. Itu. Dia kalau asab ni mana orang Arab maknanya orang yang ialah mungkin asabiyah tu boleh jadi makna
Yang tadi kita katakan solidariti dan ada berpuak-puak solidariti itu lain. Berpuak-puak pun lain. Solidariti ini lebih positif. Okey. Ya, hadis Nabi itu saya ingat yang dia marah tu ialah asabiyah membantu orang yang kena zalim atau orang yang menzalim. Yes. Jadi bila kita berpakat sama zalim orang, itu asabiyah. Itu pun kadang-kadang ada juga satu hadis kan. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Itu hadis ke tidak? Maknanya bukan hadis kan? Hadis dia kata. Hadis. Tak apalah kita terima lah hadis tu. Tidak bukan ahli hadis dia kata hadis. Iyalah kita kata hadis lah. Jadi sama ada kawan kita itu yang melakukan kezaliman atau yang dizalimi, maka kita kena bantu. Itu pun ditafsirkan. Yang menzalimi itu bukan artinya kita bantu dia melakukan kezaliman. Maknanya kita bantu supaya dia berhenti daripada melakukan kezaliman itu. Jadi kita balik kepada asabiyah tadi. Jadi macam manalah kalau macam Ustaz Mai katalah. Jadi masalahnya dalam keadaan tertentu. Maknanya bila kita bersifat perkauman, baik buruknya kita akan bantu. Itu tak bolehnya. Sedangkan solidariti itu lebih bererti positif, solidariti untuk kebaikan. Itu kena perlu. Tok Mul, Waktu anak rasa refinement dia, kita anak mula dengar ialah dulu kita tak boleh berjuang atas dasar Melayu kononnya. Tapi kemudian ada hujah, ada sebab kenapa kita perlu juga perjuangkan Melayu, kerana Melayu tak diberi hak. Masa lepas kemerdekaan semua, jadi kalau kita tengok Ismail Faruqi almarhum semua dah bicara soal Islam tak lihat warna, tak lihat pakang semua kan. Jadi Islam is not colorless, doesn't race kan. Itu yang jadi kita setengah kita terbawa dengan tak boleh berjuang Melayu, tapi ada pula jadi refinement dia ialah kenapa kita benarkan juga juang Melayu, kerana Melayu tak dapat hak dia selepas masa penjajahan. Jadi rasa itu tidak salah kita mempertahankan hak-hak orang Melayu. Wallahu a'lam. Itu maknanya dari segi kalau kita kata mentafsirkan hadis, kita membina satu perkecualian oleh sebab-sebab yang sabit dalam hadis yang lain pula tu. Itu kita apa sikitlah. Puan. Saya tadi tentang racist tu kan, yang perkauman saya faham racist lah. Sebab mula-mula kita solidarity kan. Lepas itu kita dah jadi orang kata apa, sebab ilmu, bukan ilmu lah, ilmu ada tapi because kita bukan dalam satu jemaah yang terarah kan. Jadi kita go overboard, kita jadi racist kan. Begitu juga kita kata kita mula-mula kita kata kita orang Melayu, tapi kita tak cukup untuk mendakwah orang-orang yang bukan Melayu untuk jadi Islam. Makanya orang kata apa, kita tak berapa kuat. Jadi kita tak boleh nak mempertahankan nilai-nilai Islam tu sendiri kan. Tapi saya rasa kalau kita daripada day one lah kita develop more non-Muslim to be Muslim, makanya kita boleh shift daripada hanya memperjuangkan Melayu, kita memperjuangkan Islam. Jadinya tak adalah kita sempit sangat kan, kita guna alasan kita tak apa sebab kita berjuangkan Melayu tu Islam. Jadi apa jadi masalahnya kita macam ni. Apa halnya pula dengan orang-orang yang bangsa lain yang Islam? Di mana dia orang nak nak kalau dia ada masalah nak di mana, nak duduk di mana? Kenapa kita terlalu jadi satu dilema kepada Cina Muslim sebenarnya. Saya nak duduk dalam MCA, saya Islam. Betul. Duduk dalam UMNO, kata saya ni tidak Melayu. Betul. Jadi walaupun PAS cuba tariklah denan Malay kan yang menganggotai parti, tetapi budaya kita terlalu banyak Melayu kan. Dia orang pun tak tahu macam mana nak adapt. Jadi saya rasa itulah, saya tak tahu, back to solidarity of Islam lah kan, daripada solidarity daripada perkauman rasis kan. Sebab
istilah kita sendiri sempit. Jadi kita agak orang kata apa bila kita kata solidariti kita bagus juga lah tu. Mana solidariti berasaskan kepada Islam, bukan solidariti berasaskan kepada ras. Boleh juga tu. Tetapi yang pentafsiran dua tafsir itu, solidariti ataupun asabiyah itu kita tafsir dua tafsiran. Satu, asabiyah itu berarti solidariti dalam konsep yang positif. Satu lagi asabiyah yang dilarang itu ialah kita kata kita asabiyah secara membabi buta. Tidak kira betul tak betul, itu sokong asalkan mereka itu keluarga kita dan sebagainya. Itu banyak dikritik oleh Nabi. Wallahi law anna Fatimah saraqat laqata Muhammadun yadaha. Kalau Fatimah sendiri pun yang mencuri, dia Nabi akan kerak juga tangan dia. Itu kita yang duk ikut 60-an 70-an dengan hujah-hujah gerakan Islam tu yang kita ingat masa anda tengok balik Ibn Khaldun ni nak kena reconcile, kena betulkan balik bahawa sebenarnya ada asabiyah. Ada asabiyah itu satu asas yang kukuh dalam Islam pun. Cuma pada waktu itu ialah bila PAS menentang UMNO menggunakan senjata asabiyah ini untuk meruntuh UMNO, itu sajalah masa tu. Masa zaman tu tidak pernah berbangkit zaman Datuk Asri. Dia berbangkit zaman Al-Haj Al-Ustaz Haji Abdul Hadi ya. Sebab ana agak mati-matian duk katakan perjuangan UMNO sebab dia asabiyah. Tapi Tok Mut, kalau kita tengok, kita bukan nak kata PAS ke, minta maaf lah kalau ada PAS kat sini kan. Tapi masa Tok Mut sendiri, okey tak apalah kita ambil ada. Saya ni tak ada color. Okey, tak ada color. Fitrah. Putih. So okey, kalau kita kata apa tu, ialah kita pergi balik kepada macam mana Ibn Khaldun menceritakan kerajaannya. Mula-mula mungkin masa tu PAS tengah naik. Jadi masa zaman kita punya Ustaz Adi sekarang, zaman stable kot, zaman kejayaan. Jadi orang PAS dah nampak dah. Sama dia juga dengan UMNO, bukan saja PAS. Mungkin zaman Tun Razak, zaman zaman melepaskan diri daripada penjajah, zaman Tun Abdul Rahman kan. Jadi Tun Razak abang kata sambung. Lepas tu zaman Mahathir mungkin sudah kaya kan. Jadi orang dah nampak. Jadi masing-masing dia orang masuk parti untuk meraih apa-apalah kan. Jadi sama juga saya rasa dengan PAS pun macam tu juga. Zaman Hadi saya rasa banyak yang telah di lay down, saber kan. Jadi ramailah yang rasakan yang kan apa, orang Melayu ni kadang-kadang dia kekok nak bercampur dengan orang non-Muslim. Jadinya kita dalam boleh saya nak kritik PAS ini? Boleh. Sila. Orang PAS ni penakut. Dia tidak berani memimpin. Dia hanya membuntut orang. Cakap yang besarnya tapi mana pernah PAS memimpin. Dengan Kurzali pun dia letak Kurzali di depan. Dengan Mahathir pun letak Mahathir depan. Dengan buat MN dengan Najib pun letak Najib depan. Sekarang ni pun dia letak siapa dia yang pimpin PN tu, orang tu di depan bukan dia. Jadi dia Anda rasa kalau bina atas komen Tok Mut tu, kita di Malaysia tak pernah ada lagi pimpinan negara berdasar pada Islamic leadership. Orang nombor satu tak pernah ada Islamic leadership. Sebab tidak ada keberanian daripada orang macam pemimpin PAS tu. Dia tak berani nak muncul ke depan. Dia tolak orang ke depan. Datuk berani kenapa tak lari? Datuk berani kenapa lari? Saya bukan lari. Bila saya cuba reformkan PAS itu, saya dapati bahawa pergerakan reformasi saya dalam PAS telah merosakkan PAS. Bukan memperbaiki PAS. Maka kata saya kan, maknanya pertubuhan ini tidak boleh direform pada waktu itu. Kerana kalau reform pun rusak.
Datuk Asri kata jangan menentang dengan cara yang begitu tajam. Maka dia kata boleh merosakkan, betul, okeylah. Bila lagi sekat kita tahu dah. Bila kita reform, jadi rosak macam nak baiki rumah yang sudah apa tu. Jadilah saya pun bukan lagi, tapi duduk di perbatasan. Tak masuk politik lah. UMNO pun tak masuk, PAS pun tak masuk, Amanah pun tak masuk, PKR pun tak masuk, duduk sebagai orang yang berkecuali. Jadi tak tahu lah Datuk berani ke tak kan. Oh, kalau saya lepas saya berani dah. Datuk, dia pas, Ana nak tengok perbincangan kita dengan Ibn Khaldun ni. Kita guna analogi orang Melayu, bukan parti Melayu, bukan parti politik. Orang Melayu dah pindah kepada sedentary. Betul. Dalam perbincangan kita Ibn Khaldun. Melayu baru. Tak ada Bedouin dah. Ya. Terutama Melayu baru yang dikatakan itu kan. Dengan dapat kemewahan, dapat pangkat, dapat dengan sebenarnya kejayaan itu ialah faktor jatuhnya orang Melayu. Ya, betul. Berbanding dengan orang Melayu zaman sebelum kemerdekaan. Betul. Masa Melayu dipimpin oleh para guru. Itu bagus. Bila Melayu sudah jadi orang korporat sama, maka dia sudah jadi individualistik. Jadi bila politician diwarnai dengan duit, maka dia jadi sedentary lah ikut Ibn Khaldun ni. Ya, betul. Dia mewah, relax, dapat kereta, dapat rumah. Jadi hilang dia punya kehidupan kebiduan atau Bedouin tadi, ataupun dan tak ada pula asabiah, tak ada peringati, tak ada pegang pada ni. Kata nama Rasul, golongan Jilun Quran Farid yang dibina di Mekah, mereka bergerak sekali ke Madinah. Jadi boleh peringat, boleh ada syura, boleh ada nasihat. Jadi kalangan sahabat-sahabat Rasulullah pun minta pandangan sahabat pun ada adab dalam pimpinan. So, anak rasa itu yang Ibn Khaldun nak cuba gambarkan lah. Kalau tak ada asabiah tu, bila kita bertembung dengan kehidupan yang sedentary atau terlalu mewah, relax, itu mula kepada jatuhan lah tu. Betul. Wallahualam. Betul. Fadli? Ya, Habib. Cuba komen sikit. Nak suruh lead ni pergerakan. Boleh komen? Nak kena komen ke? Nak pergi jumpa Haji Hadi ni. Okeylah. Tak apalah. Tapi saya perasan kan, Tok Mut. Ya. Tok Mut agak frank lah in your opinion kan. You want to say something, tak fikir dah apa implikasi. Saya rasa itu adalah cukup buat sementara lah, to be able to shift punya people punya mindset dah. Saya rasa cukup terpengaruh lah. Sebab kalau kita macam ni kan, kita nak buat benda, kita duduklah dalam mana-mana parti, asalkan kita rasa kita boleh bermanfaat kepada parti itu. Betul. Tetapi setiap langkah kita, macam kami lah juga dekat taman kami kan, setiap langkah kita cantas pula teruklah dengan zalim kan. Jadi kita pause kejap untuk muhasabah diri kan, duk fikir. Betul. Sedangkan kita punya kita punya kompetensi, kemahiran kita diperlukan di tempat lain. So saya rasa macam tu je lah, maknanya kalau kita tak boleh juga duduk dalam satu-satu jamaah itu, kita tak boleh add value to the jamaah, to the people outside, then we have to make a decision kan. Betul lah. Daripada kita duduk peracur tu, baiklah kata okeylah. Awak berkembang sendirilah. Saya berada di suatu daerah yang berbeza. Saya jadi penonton, tak apalah. Tapi kok mana pun, dari segi semangat perjuangan, kita masih simpati. Tapi bagaimana awak memperjuangkan itu, mungkin itu yang kata kita maksud itulah, pertikaikan sikit. Sekarang ni dah tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa perasaan. Bagi kita, politik ni macam tu dah. Jadi kita apa terjadi pun kita kata okeylah pokok politik. Ini kita buat cara dakwah kita.
agak berbeza. Itu pun dalam berdakwah ni pun banyak macam-macam cerita lagi. Okey. Ana rasa kalau poin yang Datuk Mut yang akhir tu, ana rasa negara kita masih berkurangan pimpinan atasan yang membawa agenda Islam sepenuhnya. Ya, betul. Kita tak pernah ada. Yang berjuang tu ialah Islam di salut dengan Melayu semua, bukan Islam yang boleh menyatukan pelbagai kaum, Islam yang menjadi rahmatan alamin. Belum berjaya. Tapi kalau anda nak keluar sikit dalam perbincangan kita, anda terfikir juga apa ni dekat Israel dengan apa yang dia kata kibbutz, yang dia orang lepas dia orang wujudkan Israel, kemudian dia wujudkan komuniti yang saling bantu untuk nak bangunkan Israel tu. Anda rasa dia orang ni mungkin mengkaji juga daripada setengah-setengah pandangan, mungkin wallah mungkin ada juga, tapi dia kata dia ambil daripada sosialis. Dia dikumpulkan orang membangunkan satu, dibagikan tanah, free, bagikan rumah, bangunkan komuniti, bangunkan golongan muda. Tapi ada juga pencapaian melalui pendekatan tu lah, dibuat di Israel. Kibbutz lah. Betul. Tarik ya. Itulah kita bila yalah biar kita melarat sikit pun tak apalah. Bila kita nak bangunkan balik masyarakat Islam di negara kita ini, kita kena, kata Datuk Asri, kita kena capuan balik. Maknanya kita blend balik, kita hancurkan balik apa tu idea-idea yang ada, maka kita cuba format balik semua tu. Format balik. Jadi supaya lahirlah satu yang tidak mempunyai kesan daripada kejatuhan atau kegagalan zaman lampau. Tapi nak buat macam mana itu terhentilah atas. Kalau kita kata kita nak tinggal politik, kita nak tumpu pada dakwah. Dalam dakwah pun teruk juga dakwah dalam konteks yang kita faham sekarang ni. Maknanya orang dakwah tidak boleh nak blame orang politik 100%. Sebab awak pun ada mempunyai kelemahan-kelemahan yang tertentu juga. Itu pun nak cari a great leader yang boleh buat tu, nanti Tuhan turunlah 100 tahun lagi ke 50 tahun lagi ke. Tapi kita berkewajipan kita untuk melakukan setakat yang kita mampu dalam hari ini. Mudah-mudahan kalau kita boleh jadi seketul batu bata pun dalam usaha membangunkan perjuangan Islam yang betul-betul murni, itu pun sudah cukuplah. Wa qul ya'malu fa sayarallahu. Ada pandangan satu lah. Okey, Abdul Muta'al As-Sa'idi. Dia marah orang tunggu Al-Mahdi Al-Muntazar. Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kita nak kepada Mujaddid Muntazar. Cukup. Betul lah tu. Jadi kelemahan orang kita macam tu lah. Sa'idi, kita setujulah Muta'al ni. Jadi orang kita sekarang ni, dia panggil pendalihan psikologi berlaku banyak dalam masyarakat kita. Ini menunjukkan bahawa kita ni nak kiamat dah. Okey lah. Kalau nak kiamat ke, serah ke Tuhan lah. Mak Islam kita semua sekali. Ini menunjukkan sekian. Itulah konsep Mahdi Muntazar tu. Seorang hero yang boleh melepaskan kita daripada tanggungjawab perjuangan. Dia akan buat semua sekali. Jadi Robin Hood. Itu. Tapi dia kena kata bahawa apa pun keadaan yang berlaku di hadapan kita, maka sudah menjadi wajib aini kepada kita semua untuk masing-masing buat setakat yang dia mampu. Itu yang perlu kita. Dan jangan ada banyak cerita masalah nak komplain orang tu, komplain orang ni. Ana nak tanya mungkin soalan terakhir. Kalau kita tengok ada juga perbincangan bahawa budaya Islam itu dalam nak mencorak budaya Islam, kita terganggu juga dengan penjajahan. Dan lepas penjajahan kita memimpin negara sendiri. Jadi banyak juga kita disruption atau gangguan. Dalam perkataan proses pembudayaan Islam di kalangan di Malaysia ni masih
tidak begitu lagi dia terganggu lah. Betul, betul. Jadi kita kena teruskan masuk budaya ni cara fikir yang lebih cara jaga tingkah laku yang selari. Sebelum ada sebab dan kita dibawa pula dengan political ni seolah-olah itu Islam, sedangkan Islam ada politik tapi itu satu babnya. Kita ada banyak bentang bandung dari segi pemikiran, dari segi sains, semua tu kita masih tak juga, kita macam terbengkalai terbawa dengan perbincangan politik, ambil lain-lain pun tak dibangun. Wallahualam. Maknanya kalau Syekh kata tu, maknanya kita tidak lagi patut blame orang politik sebab itu sudah satu realiti politik macam tu. Jadi kita kena blame diri kita sendiri, pokok yang bekerja sebagai para pendakwah ni, supaya kalau boleh kita membantu orang politik membersihkan ekosistem politik itu, supaya kita bantu mereka itu boleh menjadi politician yang baik. Itu ajalah. Kalau kita duk kutuk dia orang tu pun tak boleh jadi apa dah. Nah, begitu lah. Fadli, macam mana ni? Ada. Boleh. Terus si komen ke? Boleh ada. Patut. Macam pemimpin PAH juga Fadli ni, tak berani nak pimpin ni. Okeylah. Nak asal. Okey. Okeylah. Okey, terima kasih. Okey. Jadi mungkin hari ni kita start tu lah dulu. Jadi kalau dia pergi pun seterusnya dia berhujah tentang bagaimana kita jangan menggunakan dalil itu. Jadi di sini pun tentang tentang hajat lagi, tentang apa semua sekali. Jadi minggu depan ni kita beralih kepada Al-Faslul Khamis, fasal yang ke-6. Ya, dia meneruskan lagi, dia kata fi an ahlil badwi aqrab ila syaja'ah, lebih berani daripada orang bandar. Wallahu a'lam. Jadi saya terima kasihlah atas perbincangan yang berlaku, dan kita harap perbincangan seperti ini boleh teruslah. Macam mana? Okey ni? Kita bincang ini supaya ada lebih faedah sikit daripada kita sekadar baca teks sajalah. Dan harap pula Fadli buat apa tu bayar apa tu benda yang menutup dia tu, tunjukkan dia punya macam mana pandangan orang PAS terhadap perjuangan Islam sekarang ni. Okeylah. Okey. Ada apa-apa lagi kalau siapa dia rasa balik malam ni tak jenera tidur ke tak tanya? Ada ke? Sepatutnya nak sebutlah. Okey. Apa pun kita cakap bergantung kepada latar belakang. Sebab itu di negara Arab saya tengok Syekh Muhammad Ghazali misalnya. Dia hebat sangat memperjuangkan demokrasi. Sebab dia kata di negara Arab tu sistem Arab lah demokrasi. Jadi demokrasi lebih baik. Tapi bila kita balik negeri kita misalnya, demokrasi ni macam orang buat lari Diego ya lah. Tak boleh kempen, tak boleh tak. Jadi demokrasi apa ni? Demokrasi. Jadi itu orang nak makan orang politik ni sebab tidak jujur dalam berpolitik. Kalau mereka jujur dalam berpolitik, dia selesai lah. Dia macam ni lah. Kalau kera itu kera lah juga. Ekornya panjang. Kalau kita potong ekor tu, dia tidak jadi secara naturalnya ekor pendek. Dia kata kera kundung. Tak jadi pendek juga. Maka kita kata ada benda-benda yang kita kena biarkan begitu supaya teruslah keadaan begitu. Dari segi demokrasi pula, kata Imam Muhammad Abduh, dia kata demokrasi yang tidak autokrasi yang terkawal itu lebih baik daripada demokrasi yang tidak terkawal. Itu mungkin kita campur blend semua sekali. Kita tengoklah, apapun dalam hidup ni tidak ada mana-mana saja yang lebih baik daripada yang lain, dia lebih kurang serupa. Sebenarnya kita pun ketahui
Yang tak setuju demokrasi itu ialah Socrates juga. Socrates kata, demokrasi itu bukan, kalau bahayanya sebab kalau orang semua tak terdidik, dia lantik orang yang macam tu. Yalah, betul. Itu bahayanya demokrasi according to Socrates. Ya. Di tempat yang asalnya demokrasi. Betul. Profesor Pergigian Hashim Yaakob bertanding berebut ketua ranting, ketua cawangan UMNO Pasir Putih, kalah dengan tukar kebun. Lawan tukar kebun, kalah dia. Dia profesor. Sebab dia bergantung pada orang yang nak mengundi. Bukan, yes. Bukan, kalau orang yang mengundi itu tak faham, maka dia dapat orang itulah. Yalah, itulah artinya demokrasi yang bagaimana yang ada pada kita sekarang ni. Itu Socrates yang bagi tahu kenapa dia sendiri memperingatkan bahaya yang demokrasi yang daripada tempat mulanya demokrasi. Ya. Itu daripada lubuk dia sendiri. Okeylah. Okey, alhamdulillah. Kemudian kita tutup majlis kita pada ini dengan kita tasbih sikitlah, kita banyak dan wal asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.